Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal istifadata wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. آمين ya rabbal alamin. Puji syukur kita ke hadirat Allah atas segala limpah kurnia beserta izin dan rahmat daripada Allah Ta'ala yang dapat sekian kalinya kita bersua bersama bersiaran dalam kuliah online atau juga atas talian ini di alam maya ini, dan semoga mudah-mudahan diberkati, rahmati, direstui dan diradai pertemuan kita pada kali ini. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kasih Allah Ta'ala, bersambung daripada perbincangan, perkongsian kita, penghuraian kita mengenai tentang maksud definisi taqwa. Yang telah kita kupas taqwa itu dari segi huruf-huruf yang di mana huruf itu membina akan kalimah taqwa daripada bahasa Ruminya maupun Jawinya ataupun bahasa Arabnya. Di mana huruf T yang pertama adalah bermaksud tawakal. Sekali lagi diulang bahawa orang beriman bertakwa itu sangat tinggi tawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal. Dan kedua T ataupun ta. Dan kedua huruf qaf ataupun dalam sebelum dari itu dalam bahasa Ruminya ialah A. A bermaksud akhlak, bermaksud amanah. Orang yang bertakwa sangat menjaga amanah, dan orang bertakwa itu orang yang amanah. Maka tidak boleh menjadi kontradik ataupun menjadi perkara yang dikata opposite ataupun perkara yang bercanggah, di mana orang bertakwa tapi tak amanah. Waliyahzubillah min dzalik, tak boleh. Ataupun orang amanah tapi tak takwa pun tidak boleh. Hadirin Allah sekalian, bermakna orang amanah itu petanda takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah pun kita kupas. Dan kemudian huruf qaf ataupun Q bermaksud quwwah. Orang bertakwa, orang yang kuat. Kuat dari segi rohaninya dan juga jasmaninya. Dan kemudian kita telah pun kupas juga pada perkara ataupun pada huruf W, ya, ataupun huruf waw dalam bahasa Jawinya. W bermaksud wawasan. Orang bertakwa punya wawasan dan tahu apa tujuan dan matlamat ia dicipta jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wawasan seorang bertakwa itu yang di mana dia tahu dia ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, dan dia tahu kehidupan keduanya itu ataupun kehidupan di akhirat di sana itu adalah yang kekal abadi lagi selamanya. Maka dalam mempersiapkan diri dia untuk hidup untuk kehidupan kedua ataupun kehidupan di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, dia juga tidak lupakan kehidupan di dunia ini, seperti mana dalam ayat Allah Ta'ala berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim wala tansa nasibaka minad dunya, dan tidaklah pula engkau lupakan akan nasibmu akan nasibmu di dunia ini. Maka orang bertakwa itu dia tidak sia-siakan kehidupan dunianya, dan dia tidak juga akan lupakan kehidupan akhirahnya. Jadi di mana pernah dikatakan dalam sebuah kata-kata hikmah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sebagai tempat bercocok tanam untuk di mana kita akan dapat hasilnya di akhirat kelak nanti. Jadi orang bertakwa hadirin Allah Ta'ala sangat-sangat peka dan prihatin dan tahu dan sadar ke matlamat tujuan dia diciptakan Allah Ta'ala di dunia ini dan apa yang akan dihadapinya nanti, dan dia akan selalu sentiasa mempersiapkan dirinya dengan persiapan-persiapan yang sepatutnya untuk menempuh untuk hidup untuk kehidupan yang kedua nanti di akhirat kelak sana yang lagi kekal abadi dan selamanya. Dan yang terakhir hadirin kasih Allah Ta'ala adalah huruf A. Sekali lagi,
yang mana ataupun huruf alif dalam bahasa taqwa dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Jawinya, yang bermaksud ataupun yang diertikan ini adalah membawa erti ataupun dia itu yang kita katakan sebagai terdiri akan maknanya A itu adalah akhlak. Ya, A itu adalah akhlak. Orang bertakwa sudah pasti mempunyai akhlak. Maka sekali lagi lah, tidak boleh menjadi sebagai satu kita katakan satu percanggahan di mana orang bertakwa tapi tak berakhlak. Tak boleh. Ya, dan tak sesuai. Dan kita kata tidak begitu selari. Ataupun orang berakhlak tapi tak bertakwa pun tak boleh juga. Dan kerana dia begitu sangat sinonim dan begitu sangat berkait hubungan rapat antara takwa dan akhlak. Jadi hadirin kasih Allah SWT bercakap tentang akhlak ini, kita tak boleh lari daripada menjadikan contoh yang teragung Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan engkau yang Muhammad SAW berada di atas segala akhlak yang ada di dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Suatu pengiktirafan, penghormatan, dan juga kita katakan penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengiktiraf Rasulullah SAW sedemikian rupa di mana akhlak baginda itu berada di atas segala akhlak-akhlak manusia yang ada. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana juga Allah bertitah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim, bermaksud dan telah berada siap pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik itu. Ya, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Dan dalam hadis Rasulullah juga ada pernah menyatakan bahawa tidak aku diciptakan ataupun utuskan oleh Allah Ta'ala kecuali untuk liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, cukupkan akan kemuliaan akhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Bermakna hadirin rahimakumullah, orang bertakwa sudah pasti dan mesti mempunyai akhlak yang tinggi, laksana umpama seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadirin kasih Allah, kita pernah ketahui di mana hadis yang sangat masyhur daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana para sahabat pernah bertanya pada Sayyidatina Aisyah dengan pertanyaan para sahabat, wahai Aisyah, apakah pendapat kamu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dikata bahawasanya sesungguhnya akhlaknya adalah Al-Quran. Maknanya kata tidak ada cacat celanya, tidak ada kurangnya, kecuali itulah dia yang terbaik dan sempurna. Itulah baginda kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam banyak-banyak hadis yang lain juga telah pun diumpamakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak yang mulia Rasulullah SAW adalah daripada hadis Sayyidina Anas bin Malik yang ada tulis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di mana Sayyidina Anas mengatakan bahawa beliau ini seorang pembantu Rasulullah SAW, khadim Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW. Namun beliau berkata bahawasanya selama mana aku berkhidmat pada Rasulullah SAW, sekalipun aku tak pernah dengar Rasulullah SAW itu meninggikan suara dalam untuk meminta bantu dalam satu-satu perkara. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, tabarakallah. Inilah sifat akhlak mulia Rasulullah SAW yang diiktiraf juga oleh para sahabat-sahabat, yang dilihat dan disaksikan sendiri ataupun kita katakan secara live pada zaman tersebut akan akhlak Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam suatu peperangan para sahabat ketika mana sedang kita katakan peperangan yang waktu yang sangat dahsyat, dan peperangan bila mana ia berlaku, lalu para sahabat mintalah pada pada Rasulullah SAW agar supaya diminta untuk mohon pertolongan dari Allah dan menurunkan laknat kepada kita katakan kaum musyrikin kafir pada ketika itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya
Rasulullah SAW mengatakan bahawa sesungguhnya aku bukan diutuskan untuk melaknat manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi hadiratullah, sifat akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang wajib ya kita contohi. Jadi di antara kalau kita katakan ya ramai orang ya bercakap mengenai tentang akhlak Rasul, tentang sunnah Rasulullah SAW, tentang sunnah Rasulullah SAW, dan kita juga perlu ikut sunnah Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah hadis juga ada mengatakan bahawasanya barang siapa menghidupkan sunnahku pada ketika zaman akhir zaman atau pada zaman fitnah, maka akan dibalas ganti Allah Taala dengan 100 pahala orang mati syahid. Jadi akhlak jadi sunnah ini hadirin sekalian, apakah dia? Ya, ada yang katakan kita kena ikut pakaiannya, kita kena ikut cara duduknya, cara baringnya, cara makannya, cara minumnya. Ya, betul juga, tak kita nafikan, tetapi hadirin yang paling utama sekali akhlak ataupun sifat Rasulullah SAW itu ataupun sunnah Rasulullah SAW itu pada akhir zaman ini, pada zaman fitnah ini, yang perlu kita hidupkan sunnah Nabi itu adalah apa dia? Akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan senang mudah untuk kita nak ikut, nak kita contohi, nak kita taati dan kita cuba pamerkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah satu ujian kita, cabaran kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan cepat mudah sahaja mengaku-ngaku sunnah, mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cepat mudah sahaja ngaku-ngaku sebagai kita katakan pendiri ataupun pejuang, pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak ada akhlak. Kalau kita tak dapat ikut akhlak, kalau kita tak dapat contohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dan teramat mulia. Maka pesanan untuk diri saya terlebih dahulu lah ya sendirinya juga kepada hadirin sekalian yang menontonkan video kuliah ini. Marilah sama-sama kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, iaitulah dengan menghidupkan, mempamerkan, mempraktikkan, mengimplementasikan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian kita. Berakhlaklah kita seperti akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang suami. Berakhlaklah kita seperti akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang bapa. Berakhlaklah kita seperti akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang anak, sebagai seorang menantu, sebagai seorang biras, sebagai seorang mertua, sebagai seorang besan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang kawan, sahabat dan sebagainya, berpandukan akhlak Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan, demi Tuhan yang menyawaku berada di tangannya, tidaklah masuk syurga kecuali orang yang akhlak ataupun orang yang baik akhlaknya. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Bermakna kata antara faktor untuk kita dapatkan syurga, antara modal kita untuk dapatkan syurga Allah Ta'ala adalah akhlak yang mulia. Yuk, mari hadirin Allah, kita usahakan sehabis kuat kita, semampu daya kita untuk berakhlak sepertilah kiranya akhlak Rasulullah SAW. Kerana juga saya akhiri dengan satu ungkapan qasidah ataupun nasyid yang ada mengatakan bahawasanya akhlak mulia Allah suka, akhlak mulia Rasulullah suka, akhlak mulia ibu bapa suka, akhlak mulia bakal ahli syurga. Allahumma ja'alna minhum ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang berakhlak mulia seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat mempamerkan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat kita sehari-harian ini di dunia ini, dan dapat kita menempah syurga dengan akhlak mulia kita insya-Allah. Dengan begitulah juga dengan rahmat Allah Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih hadirin para hadirin Allah sekalian di atas segala perhatian-perhatian yang diberikan dan juga yang diluangkan, dan mudah-mudahan ada kemanfaatan dalam kita bicarakan dalam bab takwa ini. Jadi hadirin Allah sebagai rumusan sudah lengkap, cukuplah ya akan maksud takwa ataupun juga definisi takwa itu yang boleh kita fahami. Dan sekali diulangi, T bermaksud tawakal pada Allah, A bermaksud amanah, dan Q bermaksud quwwah, dan W bermaksud wawasan,
dan A bermaksud taqwa. Jadi inilah 5 fondasi ataupun juga kita katakan asas dalam orang itu ataupun seseorang itu boleh dikira sebagai bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan lengkap akan sifat orang bertakwa itu dalam dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama menzahirkan dan menyerlahkan dan menyebarkan apa kita katakan akhlak mulia dan juga memberikan hak asasi manusia yang kita panggil hablum minallah wa hablum minan nas. Dan mudah-mudahan kita diberkati sentiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terpelihara jaga daripada segala wabak, balak, penyakit dan segala macam perkara-perkara tadi ingini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.